Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Apa khabar? Assalamualaikum. Kami kembali untuk menceriakan tengah hari anda dengan pengisian-pengisian hari ini. Hari ini saya bersama dengan Fiza Sabjahan, 11 Mei 2023. Alhamdulillah. Saya tengok Fatin ceria, saya pun rasa bersemangat. Sebab apa saya ceria? Sebab apa, Wak? Sebab baju awak. Dia tunjul ya. Okey, dan kami harapkan juga anda dalam kalangan penonton-penonton dalam keadaan ceria-ceria juga hendaknya. Maklumlah berbaki 2 hari saja lagi dan esok mungkin ada di setengah kawasan yang dah pun mula bercuti. Hari ini dah mungkin ramai dah ibu bapa buat perancangan sebab musim perayaan ni ramai juga yang meraihkan ulang tahun perkahwinan, ada yang meraihkan ulang tahun hari lahir, ada juga yang mengambil kesempatan sambil-sambil buat open house ni, sambil-sambillah melangsungkan majlis pertunangan, majlis perkahwinan dan macam-macam lagi. Betul, nampak tersasul di situ Syasyul. yang perkahwinan tu kan. Tadi Syasyul. Tapi kan apa pun nak kami harapkan hari ini ceria-ceria sahaja, hari baru untuk kita dan banyak sebenarnya kita nak kongsikan antara perkara-perkara ataupun berita-berita yang membanggakan kita ni. Okey, sempena Sukan Si di Kemboja di Phnom Penh, kita nak kongsikan yang mana ini ada 1, 2, 3 wanita yang membanggakan. Eng Jeng Hyun yang mana melakar sejarah hari ini apabila menjadi pemain golf pertama negara memenangi emas individu wanita di Sukan Si. Bukan itu saja, kita juga nak ucapkan tahniah kepada atlet 400 meter yang melengkapkan koleksi keluarganya sebagai pemegang rekod dan pingat buat Malaysia sejak hampir 40 tahun lalu, iaitu Shirin. Ini kita dah kongsikan semalam kan. Dan kalau kita bercakap tentang kejayaan dan juga kehebatan seorang wanita ini, tidak dinafikan wanita ini mampu untuk melakukan pelbagai perkara. Tapi kadang-kadang dalam kita mampu untuk melakukan pelbagai perkara ini, wanita ni ada macam-macam fasa yang harus dilalui. Kadang-kadang yang menyebabkan kita dalam keadaan ketakutan. Ketakutan ataupun dalam keadaan yang tidak bersedia. Ya, betul. Ini ada kaitannya dengan perubahan fizikal dan juga perubahan kesihatan diri, iaitu tentang fasa menopause. Kita saksikan TikTok ini. Jom. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, love, that is getting hot at the body shop, doing something unruly. He's so hot while she's dropping it. She be popping it. Yeah, she put it down slowly. Now I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch when I'm. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku. Jadi perempuan lagi susah lah. Tak, jadi lelaki lagi susah. Tak, jadi perempuan lagi susah. Lelaki lagi susah. Jadi perempuan, kena tahan period pain, mengandung lagi, beranak lagi, menyusu lagi, menopause lagi, macam-macam. Tapi lelaki nak kena handle perempuan tau. 我们不一样，每个人都有不同。 Hari ini kita nak sabar. Hari ini kita nak kongsikan berkaitan tentang persediaan menopause ini. Dan mungkin ramai dalam kalangan wanita tahu tentang menopause ataupun ramai dalam kalangan anda penonton tahu tentang menopause ini. Tetapi apa yang perlu kita ketahui adalah tentang fasa pre-menopause. Fasa awal mana harus kita bersedia dan apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang wanita dari segi persediaan mental, fizikal untuk melalui fasa ini. Ini kerana sebagai seorang wanita pasti kita akan melalui fasa ini. Itulah kan berdebar rasanya. Tapi selain daripada wanita tuan badannya, apa pula peranan orang di sekeliling? Bagaimana pula mengawal emosi orang di sekeliling, terutamanya pasangan kita? Tak apa, kejap lagi kita akan bincangkan mengenai isu ini. Kalau anda mungkin ada pendapat anda sendiri, kongsikan di Facebook kami. Boleh juga di Instagram dan juga di TikTok kami. InsyaAllah. Jika berkesempatan akan terus kami bacakan komen-komen anda. Tapi sebelum tu, kami nak berehat dahulu seketika. Terus menonton kami secara langsung di Kaca TV, tonton HD ataupun terus komen di Facebook WHI TV3. Jangan mana-mana selepas ini. Wanita hari ini.
wanita hari ini. Late 40s, early 50s kot? Tak. Honestly tak. Sebab I think it's something yang you tak boleh nak expect kot. You tak boleh nak jangka exactly macam 35 confirm you atau 40. So I think more of lifestyle kot. The eat healthy food, balance lifestyle would probably help untuk melambatkan sikit menopause. Tapi itu pun tak menentukan kan. It's not a guarantee. I tak sure tapi I rasa dalam umur 50 tahun ke atas. Kalau for now mungkin tak. Kan sebab muda lagi. Yang I tahu biasanya kalau yang menopause ni umur 50 ke atas kan. Sekarang kalau di usia muda ni kan, kalau menopause memang tak ready lah. Kebanyakan wanita in general, diorang menopause dalam 40 dan 50 tahun yang ke atas. Itu yang saya tahulah. Bagi saya, ready or not, kena lalui lah. Kalau kita dipanjangkan umur sampai ke umur 40 tahun ke atas tu, ya why not kan. So kena ready juga, nak ataupun tak nak. Sebab benda tu adalah proses sekitaran kehidupan kan. So ya. Perkataan menopause sering digeruni oleh kaum wanita. Menopause berlaku apabila seseorang wanita itu tidak lagi mempunyai kitaran menstruasi disebabkan perubahan kadar estrogen dalam tubuh badan. Kebiasaannya, wanita akan mengalami menopause apabila telah memasuki usia 45 tahun sehingga ke 55 tahun bergantung kepada keadaan hormon individu itu sendiri. Antara petanda seseorang itu telah menopause adalah dengan mengalami perubahan kitaran haid yang tidak teratur, mengalami rasa panas dari muka dan leher secara berlebihan serta keadaan vagina akan menjadi kering. Biarpun menopause adalah satu keadaan yang harus dilalui oleh setiap wanita, namun tidak perlu digeruni, malahan wajar bersiap sedia agar gejalanya tidak bertambah parah sehingga kesan kepada diri secara berpanjangan. Itu dia tadi. Kita dah dengarkan pandangan orang ramai dan juga laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan kita Natasha Hamzah pada hari ini. Dan kalau kita bercakap tentang menopause ini macam telah pun kita kongsikan dari awal tadi, ini perkara yang sememangnya harus dilalui oleh wanita. Betul. Dan kebiasaannya kita sering berkongsi tentang percakapan tentang menopause ini. Tapi sejauh mana kita memahami dan tahu dan bersedia untuk melalui fasa menopause ini. Betul. Dan hari ini kita bawakan seorang yang mungkin boleh memberi pencerahan kepada kita semua berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita nak kenalkan Dr. Mahirah Kamarudin selaku pensyarah dan pakar perubatan obstetrik dan ginekologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey. Alhamdulillah. Dan mungkin pembukaan ini kita boleh bercakap dan juga kita boleh mulakan dengan apa yang mereka perlu tahu berkenaan dengan menopause. Okey. So saya rasa ramai wanita macam kita lah kan, kita wanita memang kita tahu bila kita mula-mula sekali datang period, itu adalah period. And then mesti akan ada pengakhiran dia. So bila pengakhiran period tu, itu yang kita panggil menopause. So sebenarnya terma menopause ni adalah macam men is the period menses and then pause is stop. Okey. Menopause. Yes. Tapi macam pelik kan sebab kita pakai woman pause. It's more of men pause. Tapi itu yang kita gunakan lah. So bila berhenti period, lepas 12 bulan baru kita panggil menopause. Okey. So bila berhentinya period tu maksudnya berhentilah kita punya kitaran haid dan kita punya ability untuk mengandung ataupun melahirkan anak secara semula jadi. Okey. Menopause ni tak apa ataupun bahasa mudahnya mungkin ibu-ibu ataupun penonton di rumah biasa panggil putus haid lah kan. Jadi kalau kita bercakap tentang menopause atau putus haid ni pasti akan ada melalui fasa-fasa tertentu. Kalau doktor boleh kongsikan kepada penonton seawal usia mana sebenarnya seseorang itu boleh mengalami fasa menopause ini? Okey. Tahu tak satu yang interesting, macam agak menarik. Sebenarnya bila kita dilahirkan tu, kita dah dilahirkan dengan certain number of fixed follicles. Maksudnya dalam kilang telur tu kita ada ovum. So itu follicle tu yang dikeluarkan setiap bulan bila kita ada ovulasi. Sejak kita lahir? Sejak kita lahir, actually dalam janin lagi kita dah ada certain numbers. Mula-mula dia berjuta. So bila kita lahir tu mungkin tinggal 400 ke 600. So that's why bila orang dah start datang period, dia akan keluarkan telur setiap bulan. So sampai satu umur, katalah daripada umur 12 tahun dia start datang period and then sampai 50 tahun. So lebih kurang 400 yang telur yang dah dikeluarkan. Bila dah habis, itu yang jadinya menopause. Okey. Tapi maksudnya dah tak ada lagi follicle untuk dikeluarkan. So stop period.
stop lah. Okey, kilang tu dah habislah kiranya. Dah tak boleh produce lagi. Betul. Okey, tapi ini yang menjadi persoalan dan juga ramai dalam kalangan penonton kita sebab ini saya pun nak tahu juga sebenarnya saya guna nama penonton. Okey. Okey, kalau kita bercakap tentang faktor umur macam tadi kita cakap tentang doktor dah kongsikan tentang bila sampai satu tempoh telur tu dah habis, dia tidak akan dikeluarkan lagi. Tetapi secara normalnya untuk kita ketahui, kadang-kadang kita rasa mungkin dah umur 45 tahun tu normal kot untuk putus haid, ataupun sebenarnya kebiasaannya secara rawaknya berapa faktor umur, jangkaan umur tu yang wanita harus bersedia, itu mungkin fasa menopause yang harus mereka tempuhi dan juga lalui. Okey. So untuk Malaysia sebenarnya macam data kita akan cakap 50.5 tahun. So about 51 years. Tapi bila kita nak bersedia tu adalah daripada start umur 45 tahun. Sebab ada orang sebenarnya kita pergi lagi awal sikit. So kalau kata seawal umur 40 tahun, 1% daripada wanita boleh dapat menopause. Okey. Jadi bila umur 45 tahun lebih kurang about 5% wanita dah kira menopause, tapi sebenarnya bila kita menopause pada umur 45 itu kita panggil early menopause. Maksudnya masih awal. Sebab sepatutnya yang menopause adalah pada usia lebih kurang 50-51 tahun. Okey, baik. Kita ada satu soalan daripada penonton kita, Muhammad Jamil. Salam Fatin, Fiza dan para jemputan, doktor. Saya nak bertanya, isteri saya baru berumur 34 tahun. Kami dikurniakan seorang zuriat, tapi isteri saya diuji dengan kanser dinding rahim yang menyebabkan keseluruhan rahim serta kedua-dua ovari telah dibuang baru-baru ini. Jadi beliau akan mendapat early menopause. Apa yang saya boleh lakukan sebagai suami dan apa yang isteri saya boleh buat untuk dia terus sihat hingga ke akhir hayat. Terima kasih kerana membaca komen saya. Sweet sangat. Betul. Komen ataupun soalan daripada seorang lelaki. Saya rasa ini satu perkara yang sangat memberikan inspirasi bukan saja kepada isteri tapi juga kepada lelaki dan juga wanita-wanita di luar sana. Okey, mungkin doktor? Okey, so jadi dia kata umur isteri baru 34 tahun, lepas tu ada masalah kanser dinding rahim kan. Okey, so bila masalah kanser dinding rahim ni memang kita cakap unfortunate lah. Maksudnya kita terpaksa untuk dapatkan rawatan tu memang kena keluarkan keseluruhan rahim dan juga kilang telur. Sebab hormon yang dihasilkan daripada kilang telur tersebut boleh merangsang dinding rahim ataupun sel kanser lain untuk lebih banyak untuk membiak lah. So bila kita dah keluarkan tu semua memang kita akan panggil surgical menopause. Maksudnya menopause yang disebabkan oleh pembedahan. Dan lagi satu kadang-kadang ada certain berdepending pada dia punya tahap tu mungkin akan radioterapi ataupun kemoterapi ya. Jadi untuk dia support tu daripada segi sebab usia masih muda. So bila baru 30-an, tak sampai lagi 40-an, yang kita risau adalah sebab bila dah tak ada estrogen ni, maksudnya dia punya kawalan macam protektif punya efek daripada estrogen kepada macam jantung, kepada tulang, kepada kulit-kulit semua dia macam kurang. Okey. Jadinya boleh nampak yang secara luaran tu boleh nampak dia punya kulit jadi kering, sedang berkedut, jadi nipis. Lagi satu mungkin tulang pun senang rapuh, boleh dapat osteoporosis, jadinya senang patah kan. Lagi satu hubungan intim tu mungkin agak kurang sikit disebabkan boleh berlakunya masalah kawalan pundi kencing yang menyebabkan macam susah, jadi senang dapat kencing kotor ataupun senang terkencing ataupun bocor kencing. Dan lagi satu mungkin bila bersama tu rasa kering disebabkan kawasan vagina pun jadi kering juga. So apa yang boleh dilakukan? Right? Okay. So satu benda yang paling baik yang biasa kita boleh lakukan adalah apa-apa aktiviti. Maksudnya yang untuk cuba kurangkan stres. Sebab bila dalam badan kita banyak sangat stres, itu akan menyebabkan kortisol level kita tinggi. So bila kortisol level kita tinggi, dia akan menyebabkan banyak lagi efek buruk yang lain. So satu adalah kurangkan stres. So macam mana kita nak kurangkan stres adalah mungkin tidur yang cukup, pemakanan yang sihat, makan sayur-sayuran hijau. Dia mungkin boleh dapatkan, kita cakap macam phytoestrogen. Phytoestrogen ni mungkin boleh dapatkan daripada macam tempe, soya, dairy milk, dairy products. Lagi satu untuk kan kita kata tadi pasal osteoporosis. So macam mana nak membina balik semula sel-sel tulang dalam badan. So badan kita ni kalau macam kata kita makin guna, dia akan produce lagi banyak. So lebih banyak kita lebih aktif, maksudnya macam buat exercise macam tu, dan dia akan produce lagi banyak tulang lah. So itu satu benda. Lagi satu bila kita aktif, kita akan keluar dapatkan cahaya matahari, so dapat vitamin D. So sebenarnya waktu terbaik untuk dapatkan vitamin D ni adalah daripada pukul 11 dan pukul 3. Bukannya orang selalu cakap yang pagi-pagi. Actually salah tu. 11 sampai pukul 3. Yes, macam memang matahari jadi terik. kita on air kat luar tu dia sesuai lah tu pukul 12 tengah hari, 12 tengah hari. Cumanya ada itulah yang UV pula nak kena tambah. Untuk sunblock. Doktor dah kongsikan tentang beberapa faktor apabila seseorang itu mengalami
fasa menopause yang awal. Selepas ini mungkin kita nak kongsikan lebih lanjut lagi tentang yang menjadi kerunsingan ramai dalam kalangan wanita ini apabila mereka berfikir tentang aspek hubungan intim itu bersama dengan pasangan, hubungan seksual. Ini kan kita bincangkan selepas ini. Tapi kita nak dengarkan dahulu soalan daripada penonton-penonton kita kepada doktor. Silakan. Kita dengarkan. Hai, Assalamualaikum. Saya Hadatina. Sebagai seorang wanita, saya nak tanya apakah tanda-tanda awal menopause supaya saya lebih bersedia? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Karuna Mira Rusli. Saya ada satu soalan. Kalau perempuan dah menopause, apa sebenarnya yang akan terjadi kepada diri dia? Mungkin dari segi emosi ataupun fizikal, apa yang jadi kepada mereka ni? Hai, Assalamualaikum. Sebagai seorang wanita yang bakal mengalami menopause satu hari nanti, bolehkah saya tahu apakah antara fasa-fasa menopause itu sendiri? Kalau boleh untuk minta terangkan. Okey. Ada beberapa soalan di situ doktor, antaranya apakah tanda-tanda awal sebelum kita kena menopause? Mungkin doktor boleh jelaskan. Okey. Jadi menopause ni satu fasa kan. So dia okeylah kalau boleh cakap pasal tanda-tanda awal ni, yang pertama sekali yang paling obvious adalah kita nampak kita punya kitaran head. Mungkin makin tak teratur. Dia boleh ada dua end. Satu, ada orang yang macam slowly jadi macam makin sikit dan tiba-tiba terus tak ada. Ada certain orang pula dia datang, okey mungkin satu bulan ni ada, the next one jadi sangat banyak. Lepas tu satu bulan ni pula macam ada tapi macam bercelaru. So itu yang pertama sekali. So kitaran head jadi bercelaru. Okey, lagi yang kedua adalah mungkin simptom-simptom. Kita panggil premenopausal symptoms, okey, ataupun vasomotor symptoms. Okey. Yang pertama yang banyaknya yang wanita dapat dalam 70% sebenarnya adalah lebih kepada macam sakit-sakit badan, rasa macam penat. Tapi kadang-kadang kita suka cakap mungkin sebab dah tua lah, tak aktif lah. So that's why kan. Tapi sebenarnya itu benda-benda yang kita kena berjaga-jaga jugalah. Yang satu adalah macam hot flushes. So sekarang dengan musim panas lagilah susah kita nak differentiate mana satu. Tapi sebenarnya untuk hot flushes ni, dia kenapa terjadi macam tu? Disebabkan bila kita ada hormon estrogen, actually badan kita boleh, bila ada perubahan suhu pada badan kita, at least macam dalam 4 degree macam tu, dia still boleh balik kepada asal. Maksudnya kita tak terasa sangat. Panas tu adalah, tapi macam okey, mungkin macam setakat sweaty, berpeluh sikit sahaja. Tapi untuk orang yang menopause ni, dia akan terasa sangat. Disebabkan tiba-tiba je macam, katalah tengah-tengah cakap macam ni, tiba-tiba rasa macam dia punya badan jadi panas. Lepas tu orang pun boleh perasan jadi muka merah, lepas tu terus berpeluh. So itu akan efek dia punya kualiti lah. Macam katalah tengah dalam berita kan, tengah-tengah bagi berita tiba rasa macam tak selesa, merah macam tu. Dan itu akan mengganggu lah. Doktor memetik berita. Dah terlanjur kita nak cerita pasal hot flush. Macam mana untuk kita menghilangkan ni doktor? Okey, so untuk menghilangkan dia, satu perkara adalah tengok pemakanan kita. Okey, kita cuba elakkan makanan-makanan yang boleh trigger hot flushes. Contohnya makanan pedas, lagi satu yang kafein. Kita memang sukakan dengan kafein ni, macam kadang-kadang suka minum kopi anti. So actually benda tu kena kurangkan. So untuk orang yang merokok ataupun yang ambil alkohol, kalau boleh cuba elakkan juga. Lagi satu sebab panas dan mungkin you boleh duduk tempat yang sejuk sikitlah, bilik yang aircon. Lebih kepada gaya hidup. Itu yang kebiasaan yang kita lakukan, mungkin lebih sikitlah. Okey. Tapi soalan kedua yang ditanyakan oleh penonton-penonton kita tadi, apa yang terjadi bila sudah menopause ini? So tadi yang macam ada dalam TikTok juga kan. So benda yang samalah. So disebabkan kurang estrogen ni, so kulit jadi nipis, jadi senang berkedut. Lepas tu mood kita jadi very lebal. Sekejap rasa macam nak marah orang, the next day you rasa macam kenapa dia ni macam senyap sangat, tak nak bercakap, jadi macam depression. Ada setengah orang dia terlalu teruk sampai tak boleh tidur malam. So dia asyik berfikir benda-benda yang buruk. And then yang macam very worst end tu mungkin bergaduh dengan pasangan ataupun ada rasa nak bunuh diri. So kita ada kadang-kadang boleh jumpa sampai macam tu sekali. So itu benda yang kita dapatkan rawatan. Okey. Dan bila doktor bercakap tentang perkara ini bermaksud bukan kita sendiri sahaja yang harus mengetahui. Maknanya kita harus cakna bahawa kita mungkin sedang memasuki fasa menopause ini. Jadi kita harus memberitahu kepada pasangan kita. Kalau yang ada anak perlu juga beritahu tentang anak-anak, mama ni dalam fasa ni. Jadi kena memahami keadaan supaya orang di sekeliling kita juga dapat memahami dan tidak mengganggu juga hubungan kita dalam kekeluargaan ini. Tetapi doktor, bila bercakap tentang perkara-perkara tersebut tadi, dalam dunia perubatan yang semakin canggih dan juga moden ini, adakah sebarang ubat-ubatan yang mungkin boleh membantu wanita-wanita yang ingin memasuki fasa menopause ini, khususnya dari segi estrogennya supaya kulit kita tak berkedut ataupun kering, kemudian dari segi hubungan intim dan juga seksual bersama dengan pasangan, ada tak sebarang persediaan awal ataupun ubat-ubatan yang dapat membantu golongan wanita ini? Sebenarnya memang ada. Jadinya bila kita dah mula terasa lain, period jadi tak teratur, mungkin boleh dapatkan rawatan awal.
Satu lagi fakta yang saya nak kongsi, cuma 20% saja sebenarnya wanita Malaysia ni betul-betul jumpa doktor and berbincang pasal masalah menopause dan dapatkan rawatan. Malu. Yes. Saya rasa malu ataupun dia tak bersedia. Mungkin kurang penerangan juga. Yes. Jadinya dengan adanya benda-benda macam ni kan, mungkin semua orang lebih tahu. Baru mungkin tahu ada ubat. Pasangan boleh tolong bawa pergi jumpa doktor kan. Memang ada ubat. Dan ubat tu pun ada beberapa kategori juga. Kalau untuk wanita yang masih ada period, nanti kita akan bincang dengan dia lah. Sama ada nak ubat yang continue period ataupun yang terus stopkan period. Sebab ada certain wanita bila dia ada period tu dia rasa lebih feminin. Dia lebih suka ada datang period. Ada certain orang, okeylah tak ada period lagi. Safe kan? Tak boleh puasa sebulan. Betul. Itu semua benda yang yes. So itu yang kita boleh kongsi dengan pesakit lah. Bila ada ubat ni doktor, macam doktor katakan tadi, ada beberapa jenis ubat juga Fatin. Bagaimana seorang wanita, penonton-penonton mungkin nak tahu lebih lah tentang ini. Bila waktu terbaik untuk mereka perlu jumpa doktor dan untuk dapatkan rawatan ni? Mungkin kena buat hormon test ke untuk tahu sejauh mana keadaan hormon dalam badan, ataupun umur 40 tahun dah kena pergi jumpa doktor. Bagaimana tu doktor? Okey. Ini sebenarnya lebih kepada klinikal lah. Maksudnya kita tak test on hormon untuk tengok. Bila dah menopause, mungkin kalau awal menopause tu kadang-kadang hormon level still masih normal. Jadi bila kita nak cakap menopause tu, dia lebih kepada kita tengok ke belakang. 12 bulan tak ada period, baru kita cakap orang menopause. Tapi kalau period dah tak teratur, dah boleh datang jumpa doktor. Kita akan discuss, tengok ada tak sesuai tak untuk kita start ubat. And then apa yang wanita tersebut inginkan. Maksudnya apa dia punya masalah lah. Masalah daripada segi period tak teratur ke, ataupun masalah mood ke, mungkin masalah untuk bersama suami, tak ada rasa macam nak bersama suami, ataupun keinginan untuk hubungan intim tu dah terus tak ada. Itu yang kita kena bincangkan, dan kita tengok dia punya latar belakang juga, sejarah dia. Ada masalah kesihatan apa-apa ke, mungkin darah tinggi ke yang tak terkawal, dan baru kita boleh tengok sama ada kita boleh start ubat ataupun tidak. Dan bagi mereka pula yang mungkin ada masalah kesihatan, contohnya mereka ada mengalami sis di bahagian-bahagian tertentu, adakah mereka antara yang cenderung untuk mendapat ataupun mengalami menopause lebih awal, doktor? Okey. Untuk yang ada sis ni, dia tak ada berkait sangat dengan menopause, kecuali jika mereka pernah ada macam pembedahan sebelum ni. Contohnya mungkin pembedahan untuk buangkan ovary tersebut, ataupun mungkin sekadar untuk buangkan sis saja. Sebab bila kita tahu yang sis ni dia sebenarnya duduk dekat dalam ovary. Tapi bila kita kupas keluarkan sis ni, dia macam belon air tau. So bila kita kupaskan sis tu, kadang-kadang ada juga folikel yang keluar sekali. Itu akan menyebabkan dia orang boleh lagi cepat dapat menopause. Macam tu. Okey. Wow, risau. Sabar awak jangan lambat lagi. Okey. Kalau ini soalan daripada penonton kita, daripada Fatin Safiah. Katanya, adakah dengan pengambilan ubat yang banyak boleh menyebabkan kitaran haid terhenti? Ini melalui pembacaan saya semalam juga. Ada ramai juga yang saya baca, ada orang kata ubat-ubatan yang diambil untuk penyakit-penyakit tertentu, dan juga ada yang mengatakan pula mereka kata ada rawatan-rawatan yang diambil untuk merancang ataupun menjarakkan kehamilan juga, mereka mengatakan menyebabkan period mereka ataupun haid mereka tak teratur dan kadang-kadang terhenti dan sebagainya. Adakah ini antara faktor ataupun puncanya juga, doktor? Okey. Yang satu pasal pengambilan ubat. Memang ada setengah ubat yang kita ambil boleh menyebabkan period terhenti. Itu contohnya macam ubat kanser, ubat untuk kemoterapi. Dia akan ada efek kepada kita punya kilang telur dan menyebabkan period memang terus tak ada. Dan then mungkin sama ada sementara ataupun selama-lamanya. Lagi satu yang pasal pengambilan ubat OCP tu, ataupun kita panggil ubat hormon untuk mencegah kehamilan. Dia dengan menopause punya hormon adalah lebih kurang sama. Kita nak tambahkan hormon. Jadinya dia tidak mengganggu daripada segi menopause. Memang period tak datang, tapi itu disebabkan ada hormon yang kita ambil untuk supply that. Tapi itu kita tak panggil menopause lah. Maksudnya ada peluang untuk haid tu datang semula selepas ubat berhenti. Okey, bagaimana pula dari segi kalau kita sentuh berkenaan dengan emosi? Kadang-kadang dalam kalangan wanita ni ada juga kalau kita cakap nak menopause satu, dia jadi macam sensitif, and dia macam taklah belum lagi kan. Tapi sebenarnya tak baik awak cakap gitu macam tu. Awak tak baik macam tu. Macam mana untuk kita sebenarnya mengawal emosi kita, dan juga ini adalah satu kitaran yang biasa dalam kehidupan kita untuk kita terima dan juga kita amalkan ubat-ubatan dan sebagainya, doktor. Okey. Yang pertama adalah cara kita kontrol badan kita sendirilah dengan amalan yang cara hidup sihat, exercise dan sebagainya. Satu lagi adalah kita boleh cuba increasekan kita punya hormon lain untuk supaya kita lebih happy. Pernah dengar tak love hormon? Oksitosin. Kan? So sebenarnya benda ni kan selalu motivator sebut. Kita kena ada dia. Dia macam bila kita cakap pasal oksitosin ni, dia banyak sangat fungsi dalam badan kita. Dia dihasilkan daripada kita punya otak sebenarnya. Jadinya dia
berfungsi untuk menyebabkan kita rasa lebih happy, kita rasa lebih bertenaga. Untuk perempuan lain tu, untuk lelaki dia lain tu. Oksitosin kalau tinggi untuk lelaki dia tidur. Sebenarnya. So kita panggil love hormone. Maksudnya macam mana nak tinggikan love hormone ni? Satu, kita berfikir benda-benda yang baik-baik, yang happy. Kita mungkin tengok cerita yang happy. Mungkin berpegangan tangan dengan pasangan. Pelukan, okey, ataupun hubungan intim. Kadang-kadang bila cakap macam ni kan orang jadi macam, kenapa doktor ni cakap macam ni? Tapi ini adalah realitinya, doktor. Betul. Tapi bila kita sebenarnya bila kita katalah bila berhubungan intim tu lebih kerap, akan menambahkan lagi hormon oksitosin kita. Kita jadi lebih muda, kita jadi rasa lebih betul. Lebih kepada mindset kita lah. Betul. So itu yang macam boleh kontrol kita jadi lebih happy. So bila orang yang macam dia terlalu beremosi sangat ni, mungkin dia punya hormon level kortisol yang terlalu tinggi lah. Maksudnya stres yang lebih tinggi. That's why dia akan overthinking suppress. ke kan? Betul. Dia akan suppresskan hormon-hormon lain. Itu yang jadi cepat senang nak marah. Okey. Itu tentang emosi. Macam Fatin katakan, penting untuk kita tahu tentang emosi, dan doktor katakan penting untuk kita mengawal emosi kita. Kita jangan meletakkan bahawa menopause itu sebagai satu masalah kepada kita. Bahawa ini adalah satu proses ataupun proses kehidupan yang harus kita hadapi dari masa ke semasa. Ini kerana kehidupan ini berputar kan, doktor? Setiap hari kita akan melalui proses penuaan ini. Dan kalau kita bercakap tentang proses-proses yang harus kita lalui ini, bukan seorang wanita saja harus bersedia dan juga cakna tentang perkara ini. Terutama sekali bagi mereka yang berpasangan. Seperti yang Encik Jamil tadi, dia begitu memahami tentang pasangannya. Tetapi sejauh mana dan seramai manakah pasangan ataupun golongan lelaki suami ini memahami pasangan mereka? Ini mungkin ada kaitannya dengan hubungan seksual. Bila kita bercakap tentang menopause ini, yang menjadi kegusaran mungkin ramai dalam kalangan wanita adalah bila mereka merasakan bahawa nanti tak mampu untuk nak melayan suami dan sebagainya. Apakah persediaan ataupun bagaimana seorang wanita itu juga harus mempersediakan mental dan juga fizikalnya melalui fasa menopause ini, dan juga dalam aspek yang telah pun kita kongsikan sedikit dari awal tadi, doktor. Okey. So macam saya kata tadi lah, kita boleh tingkatkan kita punya hormon oksitosin tu. So satu cara is macam tu. Okey. Of course kita ada cara-cara lain. Maksudnya daripada segi pergi bercuti, kurangkan stres yang dia stres kortisol level tadi. Lepas tu daripada segi ubatan pun sebenarnya ada juga. Sebabnya yang satu lagi pasal kata bila risau cakap pasal hubungan intim bersama suami ni adalah satu perkara bila menopause ni, macam saya kata dia punya bahagian faraj tu jadi kering. So bila jadi kering itu yang nanti nak bersama suami jadi rasa sakit. So bila sakit itu yang mereka cuba untuk elakkan. Dan kata tak dapat nanti nak untuk memuaskan suami kan. Jadi macam mana cara untuk elakkan benda tu? Satu, kalau macam kata daripada segi ubatan lah, mungkin hormon kita boleh ambil. Ada sejenis hormon yang boleh meningkatkan testosteron badan dalam wanita. Sebab bila wanita pun actually ada testosteron level juga. Dan dia perlu untuk kita panggil untuk increasekan dia sex drive ataupun untuk increase dia punya libido untuk nak bersama. Itu satu. Satu lagi bila masalah kata kering tadi kan. So mungkin kita boleh bagi ubat untuk secara lokal, maksudnya lubricant. Yang tu kita boleh beli kat farmasi, yang adalah gel. So gel tu boleh digunakan untuk mengurangkan rasa kering. And then lagi satu adalah mungkin ubat hormon lain lah, maksudnya estrogen yang boleh kita applykan di kawasan bahagian faraj untuk kurangkan kekeringan dan juga kurangkan dia punya nipis. Sebab lagi satu bila nipis tu itu yang jadi sakit juga sebab kering. Dan lagi satu dia boleh increasekan dia punya otot di bahagian pelvis juga. Sebab lagi satu bila otot kawasan situ jadi lemah, itu yang tak terjadinya orgasm tu satu hal. Satu lagi nak tahan kencing pun tak boleh. And then lagi satu orang akan rasa macam otot pelvis tu kendur. So bila bersama tu tak ada efek. Maaf mencelah, doktor. Ini soalan daripada rakan-rakan di dalam ni. Ini curiosity. Kan? Ini penting ni, doktor. Ada wanita ni dia mempunyai rezeki untuk berumah tangga awal. Jadi mungkin peluang untuk mendapat cahaya mata tu lebih cerah. Proses IVF. Adakah masih lagi boleh dilakukan selepas seseorang itu melalui fasa menopause, kerana telurnya telah pun diambil keluar awal lagi kan? Tapi disenyawakan selepas itu, maksudnya dimasukkan selepas itu, masih boleh ke, doktor? Kalau dia memang ada frozen embryo, dan mungkin kita boleh buat tambahan hormon. Tapi yang ni memang kita kena refer bahagian pakar reproduktif lah, untuk ditambahkan hormon untuk memastikan rahim tu sesuai untuk menerima embryo tersebut. Yang untuk ditanamkan lepas tu dibesarkan. So memang ada kes-kes juga yang macam mak dia jadi macam surrogate kepada anak dia sebab di luar negara lah. Di luar negara lah, sebab Malaysia ni memang susah sikit. So memang ada. So masih boleh. Cumanya memang dia perlukan persiapan yang macam agak intensif untuk siapkan rahim tu untuk menerima lagi. Dia rumit sedikit lah. Tapi masih boleh lah. Boleh. Ada harapan lah. Okey, doktor, di hujung ini mungkin secara ringkasnya nasihat untuk penonton-penonton. Okey.
So menopause ni adalah satu fasa yang semula jadi. Okay? So ada je wanita yang tak ada rasa pun, tiba-tiba je macam yelah bila period lah, mungkin 12 bulan lepas. So oksitosin tinggi tu doktor. Yes. So, itu yang pentingnya. Kadang-kadang memang tak ada rasa apa-apa pun. So bila dia adalah benda yang semula jadi kan. Jadi kita rasa kita kena embrace lah. Maksudnya kita just perlu bersedia, dan bila kita dah bersedia tu dan kita lalui secara lapang dada. So bila kita rasa semua benda pun berat, memang semua benda pun akan jadi berat. Betul tak? Jadi itulah bendanya. Lagi satu, banyak lagi benda yang kita boleh buat secara sendiri ataupun semula jadi untuk kita cuba increasekan hormon kita. Walaupun kata yang estrogen dan progesterone tu sendiri dah tak ada. Dan lagi satu, kalau dah ada tanda-tanda macam menopause, period tak teratur, ada simptom yang kita tak boleh nak kawal sendiri, ataupun suami nampak pasangan dia dah macam ni, jom bawa lah jumpa doktor. Kami bersedia membantu. Doktor, serba sedikit doktor, sikit saja doktor dah kongsikan dengan lebih banyak lagi, tapi ini pesanan kepada penonton-penonton kita. Kerana isu tentang menopause, perbincangan sebegini, dia dianggap tabu. Perkara yang tak harus dikongsikan. Cerita dalam kain, jangan dikongsikan dan sebagainya. Bagaimana kita nak pesan kepada penonton-penonton kita bahawa banyak perkara ini yang dapat dibantu, boleh diselesaikan, tetapi harus merujuk kepada mereka yang lebih pakar. Betul. Jadi itulah, kenalah datang berjumpa dengan doktor anda. Sebenarnya mana-mana doktor pun dia boleh nak bercerita pasal benda ni, especially kalau you bersedia. Dan satu yang pasal doktor pakar wanita pun boleh datang. Sama ada kalau kata malu nak datang sendiri, boleh datang dengan suami. Mungkin suami yang kadang boleh tolong ceritakan. Tapi itulah, kita kena lebih open supaya bila kita cerita pun dua-dua orang boleh dapat benefit lah. Betul. Saya setuju tu. Tahap keterbukaan sekarang ni memang sangat perlu. Baik, kita nak ucapkan terima kasih Dr. Mahira Kamarudin selaku pensyarah dan pakar perubatan obstetrik dan ginekologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya atas pencerahan berkenaan dengan topik menopause kita hari ini. Okey, kami harapkan apa yang telah pun dikongsikan pada hari ini sedikit sebanyak dapat membuka mata dan juga minda anda penonton-penonton tentang menopause ini. Bukan lagi satu isu yang tabu, kita boleh bincangkan perkara ini, terutama sekali kepada mereka yang lebih pakar. Semoga kita lebih bersedia untuk melalui fasa semula jadi dalam kehidupan seorang wanita ini, insya-Allah. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembali nanti. Apa tu? Cabaran untuk host. Itulah, saya pun perasan juga. Kita nak tengok apa cabaran yang nak diberikan selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, kembali bersama kami di Wanita hari ini. Maklumlah kan, macam kita dah katakan dari awal tadi, nak jelang hujung minggu je dah tek kat telefon. Tek bunyi dia. Jemputan. WhatsApp masuk macam-macam jemputan. Open house. Kadang-kadang sempat datang, kadang-kadang tak sempat nak datang dan sebagainya. Tapi kadang-kadang sebagai tuan rumah, bila mereka jemput orang ni, mereka ni berbesar hati. Jadi macam-macamlah menu-menu yang difikirkan. Baru-baru ni Fatin, saya ada baca di media sosial ada dua perkara. Satu, dia menangis bila bibik dia hidangkan semua makanan yang disediakan oleh neneknya. Nombor dua, ada satu yang saya baca ni, dia kata dia ada kawan tu nak datang 5 kereta. Betul. Tapi dah masak satu meja, tiba-tiba orang tu tak datang pula. Tak baik. Dan ini sebenarnya kita nak kongsikan. Ini menarik sebab antara yang viral ketika raya, yang mana orang datang rumah, apa nak dijamu, apa agaknya menu-menunya, jom kita tengok. Okey, sebenarnya kalau kita cakap tentang tu Fatin, bila kita dah sediakan makanan, kadang-kadang orang tak datang ataupun tetamu datang tapi habis. Habis. Awak kenapa Kenapa? Okey, tapi jadi kan contoh macam ni, semalam buat ayam bakar, ayam golek. Tapi ayam golek tu ataupun nasi ayam kadang-kadang tak habis. Jadi esok pagi kita boleh buat sandwich ayam bakar kita ni. Okey. Laksa ni menu-menu yang memang orang kata macam wajib ada ketika open house. Kadang-kadang kuah laksa dah habis tapi laksanya banyak. Sebab macam saya suka makan kuah laksa je, tapi esok kita boleh goreng laksa ni. Oh, saya punca awak. Dosa kata. Tapi sebenarnya ni rentetan daripada apa yang saya borak-borak dengan ibu saya lah. Rendang yang kita buat masa raya itu kita frozen kan, kita boleh makan lagi sampai sekarang. Itu frozen wak. Ini kita yang tak habis. Ini tak habis wak. Ini tak habis ni. Kita ini bukan wak, terlari sikit topik awak. Ini maksudnya makanan yang tak habis tu kita boleh diversify wak. Awak jangan buat saya gelak. Okey. Contoh ni nasi impit ataupun ketupat, kita boleh buat ketupat goreng. Kalau dekat Johor, lontong goreng ni popular. Okey. Tapi tak apalah. Sebab tadi awak dah lari topik sikit. Ni apa benda ni? Kita sebenarnya saya nervous untuk meja ni. Oh, kenapa? Ini mungkin salah satu daripada cabaran. Rentetan daripada tadi itulah kan, benda yang tak habis kita nak guna pakai untuk sesuatu yang mungkin boleh kita manfaatkan. Awak kenapa?
Awak duduk sini lah, baju sama dengan Tak apa, tak. Sebab saya teringat tadi awak tiba-tiba. Tapi tak apa. Okey, ini sebenarnya kita dah cakap tentang makanan. Kalau ada laksa lebih, kita boleh jadikan laksa goreng. Kadang-kadang kita buat mi kari ke, kita buat mi Bandung ke, kuahnya dah habis. Tapi kita boleh masakkan mi tu untuk kita jadikan mi hailam ke, mi goreng dan macam-macam lagi. Ada macam-macam sebenarnya. Air pun sama. Kadang-kadang air buat 4-5 balang. Betul. Tapi orang datang, dia pilih air yang dia suka je. So air yang lebih ni dah takkan nak buang. Sayang, gula mahal awak. Kalau macam ni ada susu dan sebagainya, apa yang kita boleh buat? Kita boleh jadikan aiskrim. Jadi ruang penyimpanan dalam freezer tu kira ada dah ruang sikit sebab tadi awak dah frozenkan rendang kan. Dah masuk tu. Jadi kita boleh masukkan aiskrim. Okey. Ya, okey, jomlah. Yang corong tu tak ada Tak ada lah awak. Awak dah macam-macam lah. Okey, kita boleh saya kan sebenarnya kan bila cakap tentang buat aiskrim Malaysia ni zaman saya kecil-kecil dulu aiskrim Malaysia ni 10 sen je Wak. Lepas tu arwah nenek saya selalu buat macam mana tahu, kalau TO yang tak habis tu kat rumah tu kan dia akan jadikan aiskrim. Dah jadi aiskrim bergebut-gebut nanti. Lebih Wak. Ni rugi. Okey. Rugi Wak. Cuba lagi Wak. Tapi kalau bercakap mengenai aiskrim Malaysia ni dia dekat dengan hati saya Wak. Sebab apa? Dulu saya berniaga, saya tolong meniaga aiskrim Malaysia. Nampak. Tak payah nak tengok sini, tengok awak je. Nampak awak. Yang ni saya tak pandai Wak. Tak pandai Wak. Tapi saya dah nampak dah Wak. Awak punya projek persaraan pencen nanti. Kita boleh collaborate Wak. Boleh Wak. Saya nampak. Okey, ini baru satu. Kita nak buat aneka lagi. Saya tak pandai Wak. Awak tuang, saya ikat. Saya tuang. Okey. Tapi kalau awak cerita dulu awak berniaga. Dia punya kekuatan dia bila dia tak ada ni tau, angin dia semua dah keluar. Dia nampak dia. Okey. Produser kata salah cabaran. Okey Wak. Okey, memandangkan awak dah biasa buat aiskrim Malaysia ni, sebenarnya berapa lama masa yang diambil untuk kita boleh frozenkan dia? 1 malam je Wak. Oh ya ke? Rasa macam gas pula hari ni. Awak anggaplah awak macam gas. Saya kan memang rasa enjoy lah buat benda ni sebab dia yalah kita tak sabar nak tunggu kan kita buat aiskrim nenas lah kan, lychee semua. Awak tolong siapa Wak berniaga dulu? Awak macam tak boleh bercakap bila tuang. Tak boleh lah, awak ni bukan kepakaran saya Wak. Okey, ini yang lebih ni kita boleh potong lah. Awak tolong siapa dulu Wak berniaga? Saya dulu aunty saya ada kantin. Jadi budak-budak sekolah tu kita ni sajalah macam side business kita lah. Oh, kira awak side business awak? Adalah saya tolong lah kan, kita nak cari duit lebih. Okey. Awak? Okey. Awak buat lah Wak. Ini apa? Ni untuk semua ke ni? Kita nak kena habis satu je. Awak buat. Producer, awak tengok dia. Awak buat lah, awak cakap awak dah biasa. Okey, maksudnya inilah kan. Tadi kan saya dah tolong cover awak. Maksudnya challenge saya menang. Awak menang. Ni kita tak challenge lah sebab awak dah tahu. Bertanding. Producer memang gelak je daripada tadi. Ya Allah, Wak sedapnya Wak air teh ni. Nampak kita dah ada 3 warna kat sana. Jadi tak adalah membazir air-air yang kita ni bawa semalam tu. Jadi kalau tetamu tu datang balik, sama. Ni apa Wak? Takkanlah tetamu semalam datang balik esok. Okey. Sebelum dia melarat. Tapi sebenarnya dalam kita gelak-gelak ni kita gelak-gelak juga. Tapi sebenarnya ini antara aktiviti yang kita boleh lakukan bersama seisi keluarga. Lagi-lagi di musim panas ni kan. Kadang-kadang anak kita ni susah nak minum air putih. Apa kata ataupun air-air yang sihat lah. Jadi apa kata kita create lah menu yang sesuai untuk anak-anak kita. Kita jadikan dalam bentuk aiskrim ataupun ais macam ni yang mudah untuk anak kita nikmati. Dan sebenarnya kita sambil-sambil kita buat macam ni, kita juga kalau kita lakukan aktiviti ni bersama dengan anak kita sebenarnya mendidik anak kita untuk tidak membazir. Kita kena jadikan contoh tauladan yang baik untuk anak-anak, betul tak? Kita tengok ada lebihan-lebihan ni, kita ajar anak kita jangan membazir. Jadi apa yang kita boleh lakukan, kita jadikan mereka jadikan aiskrim. Pernah cakap apa tadi? Dia kata apa? Awak nampak push-up di situ. Nampak. Okey, teruskan Wak. Okey. So, senang je jawab ini. Okey, jadi sebenarnya yang paling susah sekali mungkin kadang-kadang kita tak berkesempatan nak pergi cari plastik ni dan sebagainya. Tapi tak apa, kita boleh jadi kreatif. Apa saja bekas yang ada kat rumah tu, tuang je. Betul tak? Betul. Esok kita pecahkan macam kita buat ais tu. Setuju ataupun tidak? Saya setuju. Jadi ais kepal. Betul, saya setuju. Selagi mana yang dia boleh orang kata tak ada pembaziran. Betul. Nampak. Okey, jadi selesai. Nanti saya akan habiskanlah semua 3 jug ni. Ada lagi banyak plastik ni. Awak ingat senang kepada Beg cari ni. Dia cari 2 malam. Malam tadi sampai pagi dan ni. Inilah betul lah. Tadi Fiza cakap yang mana kita boleh lakukan di rumah. Janganlah mak-mak rasa macam air tu tumpah-tumpah. Macam rasa macam tak nak buat aktiviti ni. Memandangkan awak gas hari ni. Okey, macam mana cara terbaik untuk kita buka ni?
Gunting lah, Pak. Gunting. Oh, okey. Penerbit kata ada orang guna pin, ada orang guna sepit. Tapi Lepas tu masa kita follow dulu. ada hari tu saya tengok ada cara dia ikat, dia macam tarik je dah boleh buka. Tapi masa kita belum sekolah, belajar lagi. Belum belajar. Tapi masa sekolah dulu kita sambil sembang dengan kawan, Pak. Macam tu kan? Tarik, Pak. Macam tu kan? Itu zaman-zaman dululah. Tapi inilah sebenarnya yang kita nak bawakan, yang mana untuk kita tak nak membazir dan juga kita nak guna pakaikan apa yang boleh kita simpan. Betul tu. Yang frozen tu lain. Tapi ini yang kita nak diversify. Okey, kita juga nak mohon kepada penerbit, lain kali kalau nak bagi cabaran, mungkin dah penerbit boleh buat dulu kat rumah yang keras supaya kita boleh makan aiskrim tu lah. Kan? Baru dapat rasa-rasa. Ni kira macam aiskrim Bandung. Ini aiskrim teh tarik. Ini aiskrim Sunquick. Sunquick ni pun panas Kenapa tak ada ais? Okey, saya punya tak ada sebab saya jari saya besar, saya tak boleh naikkan. Itu alasan. Tak boleh naikkan. Tak, saya buatkan untuk dia ni, warna pink. Warna pink. Saya tak suka aiskrim Bandung, Mak. Sekejap saya cuba. Yang dalam ni pun boleh tahan, Pak. Okey, kalau anda penonton-penonton, anda mungkin ada antara kenangan-kenangan ataupun menu-menu yang kebiasaannya anda olah semula kan? Okey. Olah semula menu-menu yang tak habis tu, mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan kami. Mungkin penonton-penonton lain juga boleh mendapat inspirasi dan juga idea daripada menu-menu anda. Contoh kalau lontong tadi, kita dah boleh jadikan lontong goreng. Ataupun laksa tadi, laksa goreng. Apa lagi agaknya menu-menu yang kebiasaannya ada dekat rumah tu yang tak habis, kita boleh jadikan satu menu yang lain. Tak baik awak fokus kat saya. Okey, nampak macam dah nak dekat berjaya dah tu. Dia nampak macam aiskrim teh tarik. Teh tarik pula. Betul lah kan? Betul lah, betul. Okey. Yang ni tak ada Instagram lah kan? Nak order kat mana tak ada kan? Tak ada. Yang tepi lah. Okey. Dah ke tu? Awak. Tak ada juga awak. Saya tahu awak boleh. Tak ada awak, tak ada ruang udara. Betul lah. Okey. Lulus. Lulus Lulus. Okey. Saya pun nampak dah projek persaraan saya selepas ni tak jadi host, nak buat jual aiskrim. Kita akan GV awak. Okey. Baiklah, penonton-penonton dalam kita bergelak ketawa dan juga bergurau ni, ini sebenarnya ada yang nak kami sampaikan kepada anda, iaitu tentang bagaimana harusnya kita sentiasa melestarikan alam sekitar dan juga bagaimana untuk kita mengajar diri kita dan juga anak-anak kita untuk menghargai dan juga sentiasa berjimat cermat. Sambil Fatin nak siapkan aiskrim dia yang nak disejukkan sebentar lagi. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baiklah, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Kami nak kongsikan sesuatu kepada anda yang mungkin tercari-cari dan juga terfikir-fikir di mana agaknya lokasi untuk anda meraihkan Hari Ibu pada hujung minggu ni. Apa kata anda ke Perdana Kuala Lumpur City Centre PKLCC yang akan menyajikan hidangan buffet high tea berkonsepkan sajian asli Malaysia pada setiap hari Sabtu bermula pada minggu ini 13 Mei 2023 dari 12.30 hari hingga 4 petang. Ini sebenarnya Fatin bersempena dengan sambutan Hari Ibu yang mana KLCC mengalukan para ibu untuk datang dan menikmati hidangan buffet ini secara percuma bagi menghargai jasa dan pengorbanan mereka selama ini. Wow, bestnya. Tapi bagaimana pula dengan mereka yang lain? Jangan risau kerana PKLCC menawarkan diskaun separuh harga untuk semua pengunjung yang hadir bersama-sama meraihkan insan bergelar ibu pada hari tersebut. Awak sesuai ni begini. Sesuai sangat. Tapi bukan itu saja Fiza. Sebenarnya kan untuk semua pengunjung, mereka juga berpeluang untuk memenangi pelbagai hadiah. Menerusi cabutan bertuah ada yang mana diadakan khas pada hari tersebut. Jadi kemudahan tempat parking yang mencukupi serta kawasan surau yang selesa dan luas turut disediakan untuk pengunjung yang hadir. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi di talian 0374903333 atau email ke pklcc.inquiry@atanahhotels.com atau anda boleh WhatsApp ke talian 0115854846 bagi tempahan dan juga kalau nak tanya apa-apa ke. Jadi bersama kita meraihkan jasa dan juga sumbangan ibu di seluruh Malaysia. Okey, memang sedap lah kan makanan-makanan kita dah makan hari itu kan masa open house WHI kita. Ya, okey. Dan selain daripada itu, okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang mana dah hantarkan komen-komen. Kita tak sempat nak baca semua. Tapi terima kasih kita ucapkan. Harapnya hari ini, tapi dalam banyak-banyak apa yang dikongsikan doktor tadi, saya sangat-sangat mengambil pendekatan yang mana
Yelah, macam kita bincangkan, pasangan kita kena ada mutual understanding. Maksudnya ini dah memang lumrahnya, jadi kita kena sama-sama bersedia lah. Ini proses semula jadi dalam kehidupan, insyaAllah. Dan kita dari awal tadi dah kongsikan, semoga perbincangan kita ini dapat memberi manfaat berguna buat semua yang menonton. Mungkin kalau anda sebagai seorang anak, anda boleh sampaikan ini kepada ibu anda, kepada pasangan anda dan sebagainya. Dan bagi anda yang tadi ada komen, waktu Fatin buat aiskrim tu, Fatin cakap tadi, siapa yang komen dia nak bagi hadiah. Jadi bolehlah komen kepada Fatin sendiri. Ayo. Ya, ayo. Betul ya Fatin? Kita tengok ada ke tak ada? Okey. Jadi esok insyaAllah kami akan kembali lagi bersama dengan anda di Wanita Hari Ini. Ini tentang hubungan rumah tangga. Betul. Dan bagi anda yang nak mendirikan rumah tangga juga, anda harus tonton Wanita Hari Ini esok kerana kami nak kongsikan tentang pentingnya pasangan yang sekufu ini. Sejauh mana kita faham dan bagaimana sebenarnya kita nak mencari pasangan-pasangan yang sesuai dengan kita ini. Betul. Esok akan terus dibincangkan dalam Wanita Hari Ini. Jadi terus jaga diri anda, terus bersama kami. Esok kita jumpa jam 12:30 hari. Jadi terus jaga diri. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Bye. Bye. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita Hari Ini.